Hello guys, Assalamualaikum. Welcome back to the segment. Nama aku Hafiz dan kepada siapa yang masih belum subscribe, aku harap korang boleh tekan butang subscribe. Dan kepada siapa yang dah subscribe, thank you so much guys for subscribing. So guys, sebelum kita mula, aku just nak remind pada korang yang kita dah available di Spotify, Apple Podcast dan also di Google Podcast. Korang boleh cari The Segment Podcast. Malam ni guys, malam kisah seram subscriber, malam podcast. Tapi sebelum tu, jom kita layan the intro. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم. Okay guys, macam aku cakapkan tadi, malam ni adalah malam kisah seram subscriber, malam podcast. Dan kita ada salah seorang pemanggil kita yang pernah call kita masa live malam podcast dulu. Dan hari ni dia bersama kita dalam malam podcast. Okay, hello, Assalamualaikum. Hello, Waalaikumsalam. Siapa cakap tu? Nama saya As. As dari mana As? Saya daripada Selangor, umur saya 22. Oh, muda lagi ya, saya umur 22 Dah kahwin belum Dah kahwin, anak 2 dah. Oh, laju umur 22 dah kahwin anak 2. Baik Okey, kahwin so, umur 19. Dari umur 19 kahwin kahwin awal ni lepas SPM settle lepak satu tahun kahwin Ya, dah rezeki jodoh Okay As, so malam ni kalau macam kau tahu, malam ni kita selalu macam subscriber kita akan sembang-sembang and diorang akan menceritakan tentang diorang punya kisah seram Jadi hari ni berapa banyak kisah seram yang kau nak kongsikan dengan kita ni malam ni? Malam ni kalau sempat 4, kalau tak sempat 3 lah. Okay, alright, kalau sempat 4, kalau tak sempat 3, kita kasih sempat Okay, boleh. Okay As, jom kita dengarkan cerita As yang pertama. Let's go. Sebelum saya mula cerita, nak ambil kesempatan lah kita baca doa sikit. Potongan surah Al-Mu'minin 97 dan 98. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Amin. Ni sebagai pelindung lah, sebab cerita yang saya nak cerita ni agak berat sikit. Okay, alright. Okay, kita start daripada cerita pertama. Baik. Okay. Cerita ni tak silap saya umur saya 12 tahun. Berlaku dekat sekolah saya lah. Yang boleh cerita spesifik tempat di Meru. Okay, ini sekolah rendah. Cerita ni masa tu saya terlibat dalam program, tak silap saya ada program antarabangsa yang dianjurkan oleh TV3. Dia tarian kebudayaan, tak silap, dekat sebelah Wan Utama tu, apa nama tempat tu lah, saya pun tak ingat lah. Okay, yang stesen radio Hot FM semua tu lah. Okay. Kita orang ni masa tu kena bermalam dekat sekolah. Okay, sekolah yang saya ni, saya tahu ura-ura ceritanya, dia kata dulu adalah sebuah hospital. So sekarang dah jadi sekolah lah. Hospital tu hospital lama, zaman-zaman Jepun dulu lah, tak silap saya, yang dapat cerita daripada orang semua kan. So nak dijadikan cerita, sebelum kita orang menginap malam tu, ni cerita pendek je lah. Sebelum menginap tu, cikgu muzik saya dah berpesan pada cikgu tarian kebudayaan tu. Dia kata kalau malam-malam ada bunyi pelik-pelik sikit, kita orang tidur kat bilik muzik. Bilik muzik ni dia bangunan baru lah, tapi itulah yang dikatakan ada bunyi pelik-pelik sikit kat situ. Sebab cikgu muzik saya ni kadang-kadang dia pernah bermalam, buat kerja sampai lewat malam lah kat situ. So nak dijadikan cerita, benda ni
agak-agak dalam pukul 12 malam, 1 malam macam tu lah, 1 pagi lah. Okey, macam biasa kita orang yang laki-laki ni kena tidur dekat dalam bilik store, dalam bilik muzik tu. Okay. Yang perempuan akan tidur kat luar store, dekat belah depan lah, dekat cermin. So diorang tu punya tempat ni ada aircon, kita punya tempat ni panas. So saya dengan kawan saya ni tak boleh tidur tau time tu. Saya ingat lagi nama kawan saya Azam. Okay. Lepas tu tak boleh tidur. Saya pun cakap dengan dia, weh tak boleh tidur tu, panas macam. Tapi kawan-kawan lain dah habis berdengkur dah, semua dah tidur dah. Kita orang pun cuik-cuik lah, keluar-keluar sikit dekat store tu nak ambil angin aircon tu kan. So, kita orang pun baring dekat sebelah kaunter. Weh, meremang ni cip, belum cerita lagi dah remang ni. Aduh, hai. Itulah sebabnya daripada kecil saya pernah nampak kan. So benda ni dia bila ada, kalau tak nak cakap lah, dia akan ada rasa-rasa sikit lah. Betul. So cerita ni, lepas tu kita orang dekat sebelah kaunter tu, jadi kita tak nampak lah perempuan. Sebab kalau kita tengok perempuan kan, diorang tidur mesti tak pakai tudung semua, cikgu larang. Betul. Kita orang tak tengok sebab aurat kan. So masa tu kita orang duduklah kat belah kaunter tu. Saya pun cakap dengan kawan saya Azam ni, nakal masa tu kan, kecil-kecil, sekolah rendah dan nakal. Cakap dengan dia, kita jenguk-jenguk sikit jom, tengok dia orang kan. Macam itulah niatnya. Jenguk tu, kita orang jenguk. So perempuan ni semua tidur betul-betul dekat tepi cermin besar. Biasalah bilik muzik mesti ada cermin besar. Betul. Yang boleh tengok kalau dia orang tarian ke apa ke, praktis kan, nampak kan daripada cermin tu, macam studio tu kan. So kita orang jenguk sikit. Jenguk ni kita orang ada nampak macam ada satu susuk tubuh perempuan betul-betul kat cermin tu, berbaju putih. Dia duduk, dia baring. Dia duduk, dia baring. Banyak kali dia macam tu. Saya cakap dengan kawan saya ni, Zam, kau nampak apa aku nampak? Dia kata, weh aku nampak tu, tapi aku seram ni. Siapa tu? Lepas tu kita orang pun gelak-gelak lah. Kita orang tak tahu apa-apa kan masa tu ingatkan budak perempuan ngigau lah. Saya cakap dengan dia, budak perempuan ngigau kot, jom tengok tu siapa tu. Tengok, kita orang perhati. Tengok, betul-betul tak nampak muka tak ada, apa tak ada kan. So kita orang pun macam, anak cikgu kot. Lepas tu si Azam ni cakap lah, tak mungkin lah anak cikgu, kau tengok betul-betul. Kau tengok kat cermin tu. Sekali tengok kat cermin tu, cip, ya Allah, ini tak boleh lupa lah. Dekat cermin tu tak ada orang. Dekat cermin tu tak ada bayangan orang yang naik baring. Dia seolah-olah macam benda tu kat dalam cermin ke apa ke, saya tak tahu lah. Tapi dekat cermin tu tak ada dia punya reflection tu. Faham. Masa tu kita orang pun macam, jom masuk store balik. Masuk pun kita orang pun gigil lah, ketakutan. Masa tu kejut kawan lain tak nak bangun, tak boleh bangun apa semua. Alah, kita orang pun terlelap. So habis kat situ je lah. Tapi sampai sekarang tak tahu apa benda tu sampai sekarang tak tahu cik apa benda. Bila cerita dekat cikgu, cikgu pun tak pernah nampak benda tu. Cikgu kata tak tahu. Tapi pergerakan dia tu macam agak menakutkan juga sebab dia naik, dia turun, dia duduk, dia baring, dia duduk, dia baring kan. Dia macam orang, dia kalau nak cakap dia sujud, kalau sujud kita nampak lah dia sujud menonggeng tu kan. Betul. Ini tak ada. Dia turun tu dia flat terus, tak nampak. Lepas tu dia bangun. Dia bangun macam duduk di antara dua sujud tu. Benda tu. Tapi masa yang kau nampak tu, kira benda tu pakai baju putih apa semua kan, kau nampak macam rambut panjang ke ataupun rambut pendek? Dia punya rambut tu panjang, tak adalah panjang sangat tau. Dia terurus tau rambut dia. Terurus lah rambut dia. Dia panjang-panjang agak bahu tu bawah sikit lah. Tapi itulah, tak nampak muka, tak nampak apa-apa. Nampak putih je dengan kepala hitam macam tu. Tapi yang menakutkan tu sebab kau tak nampak reflection dekat cermin. Reflection dekat cermin tu tak nampak. Itu saya pelik. Sampai sekarang pun saya tertanya-tanya apa benda tu. Bergemang bulu roma aku ni. Tapi ini tahun bila? Ini masa tu kau tengah darjah berapa time tu? Ini darjah 6. Darjah 6, saya umur 12 tahun, tahun 2011.
2011 Nak kata lama tak lama juga 2011 tu baru 10 tahun lepas kan. 10 tahun lepas lah. Wih, seram guys ni kan. Tapi sekolah saya tu memang macam-macam lah. Benda-benda pelik memang ada lah sekolah rendah tu. Dia sekolah dekat Meru sekolah Meru. So guys, kau dengar sekolah rendah dekat Meru. Baik-baik lain macam tempat dia ni. Okey As, jom As kita dengarkan cerita As yang kedua. Okay, cerita kedua ni berlaku dekat rumah saya lah. Rumah yang sekarang ni? Rumah yang sekarang saya duduk dengan mak mertua. Rumah mak saya lah. Okey. Okay, rumah ni kira wallahualam saya tak tahulah. Tapi dulu kawasannya memang hutan. Memang tebal, semak samun apa semua. So bapak saya beli tanah kat situ. So awal-awal first rumah saya yang dibangunkan dulu. Maksudnya saya seorang je lah kat tanah lot tu, saya satu je. Rumah saya pula rumah saya pula belah belakang. Kalau nak ke depan memang kena lalu semak samun belakang dan kiri apa semua. So cerita ni katanya dalam tu biasalah kita tahu hutan-hutan ni, kebun-kebun ni mesti lah tempat tinggal dia kan. So masa tu peristiwa ni saya umur darjah 5 tak silap, 2010. Okay. Benda ni berlaku. Saya ada satu habit lah. Macam saya pernah cerita sebelum ni, dulu saya suka tidur dekat ruang tamu sebelum saya tidur dekat bilik. So peristiwa ni yang buat saya langsung dah tak tidur dah kat ruang tamu. So ruang tamu saya ni bentuk L. Dia L ke belakang, bukan L ke belakang rumah lah, bukan L yang ke depan rumah, L ke arah ke belakang rumah. So dulu sofa saya, TV saya semua dekat yang belah belakang. Maksudnya tengok cermin nampak kebun terus. Saya suka tidur. Saya ni jenis suka tidur kat sofa. Saya tak suka tidur dalam bilik. Dululah saya tidur dalam bilik. Adik-adik semua tidur dalam bilik mak. Saya tidur sorang-sorang kat sofa sebab suka tengok TV kan. So saya ni jenis dulu susah tidur awal. Susah sangat tidur awal. Bapak saya kadang-kadang sampai marah, cakap kan, jangan biasakan macam ni, nanti sampai dah tua tak boleh tidur awal kan. Yelah tu. Dia kata macam tu. So saya ni usually dulu tidur mesti pukul 3 pagi, 4 pagi, kadang-kadang tak tidur langsung. Lama kan. Tapi siang memang tak tidur langsung lah. Macam mana pun memang siang takkan rasa ngantuk. Ni saya punya masalah. Sampai sekarang pun kalau kerja malam ni, balik rumah pun tak boleh tidur. Cukup tidur sejam 2 jam, lepas tu dah terus segar habis. Badan nak pakai lama bang kan? Itulah masalah kan. Rehat cukup ni. Kalau boleh memang nak rehat. Tapi siang memang tak boleh tidur. Kalau orang lain tu saya pelik juga, dia orang boleh tidur 8 jam kan. Siang-siang saya tak boleh. Tidur mesti terbangun je. Dia automatiknya. Okey, lepas tu nak dikisahkan, saya pun macam biasa tengok TV. Masa tengah tengok TV ni, sebelah TV saya ada lampu IKEA yang, kalau cik tahu lampu yang tiang, lepas tu atasnya dia macam tak nak cakap yang berbentuk macam bucket tu kan. Tahu dia macam bentuk mangkuk kat atas tu. Dia punya atas tu, lepas tu dalam dia mentol. Betul, okey tahu. Tu benda macam tu lah. Okey. Benda tu betul-betul kat sebelah TV tau. Okey, sebelah TV. Saya tengok TV. Saya pula baring kat sofa tu betul-betul tepi tingkap. Langsir memang tak tertutup. Langsir terikat. So nampaklah belakang tu dengan lampu belakang bapak saya pasang kan. So memang kalau pandang tingkap, auto nampak kebun terus. Okey. So nak jadi cerita, masa tengah tengok TV ni, masa tu saya ingat lagi tengok Tom and Jerry. Tengah best tengok Tom and Jerry ni, dekat mata, orang kata ujung-ujung anak mata ni, dia nampaklah sikit dekat lampu tu. Masa tu saya tak nampak lampu tu. Apa yang saya nampak, tak pun berdiri kat situ. Dia gantikan tiang lampu tu. Dekat sebelah TV tu lah. Betul-betul sebelah TV tu. Saya pun macam nampak dia nampak
kalau kita, dia tak adalah solid tau benda ni. Dia nampak macam kita, macam lut sinar tu nampak tembus. Tapi lampu tu tak ada. Tak nampak lampu tu. Nampak benda tu lah, susuk tubuh tu berdiri situ. Dia masa tu dia berdiri menghadap kau ke ataupun dia menghadap ke dinding? Dia berdiri menghadap saya, cik. Ya Allah, ya. Tapi rambut dia tuju yang ke depan lah. Nasib tak nampak muka. Kan? Tapi nampaklah tangan dia. Dia berdiri kat situ. Nampaklah kuku dia yang panjang tu. Weh, ni pun saya cerita dah gigil lah ni, cik. Kan? Kita pula berborak lebih kurang dah pukul apa? Dah pukul 11.30 malam lah ni kan? Itulah kan? Saya ni saya ada insting. Kalau orang kan biasa meremang bulu roma, lepas tu sakit kepala. Macam abang adat kan sakit kepala, yang santai chill tu. Kalau saya pula, kalau rasa macam dia tak kena, akan menggigil. Bila lagi kuat shaking, maksudnya lagi dekat lah dia. So sekarang shaking dia kuat ke tak kuat ni? Ni dah satu badan shaking ni, cip. Macam dah dekat tu kan? Dah lah duduk dalam bilik ni sorang-sorang. Tak apa, boleh je cerita. Boleh Anak bini ada lah. Anak bini kat tempat lain lah. Saya dekat office. Oh, dekat office. Lain macam lah dekat office Biar je, lantak dia. Dah banyak kali pun. Selagi dia tak kacau, biar je. Kan. So masa benda tu berdiri dekat situ, dekat sebelah TV tu, masa kau nampak tu, lepas tu kau buat apa lepas tu? Masa saya nampak tu, saya cerita tak habis situ lah. Cerita ni tak habis situ gangguannya. Dia berdiri tu, biarlah. Saya pun biar lantak lah sana kan. Dia berdiri, saya sambung lah tengok TV. Abaikan, tengok. Lepas tu rasa macam malam tu macam panjang lah sebenarnya, cik. Bila rasa macam malam tu macam berhari-hari lah sebenarnya. Lama je rasa. Rasa lama je. Lepas tu tengok TV ni, cerita tu dah beralih-alih, tapi kita rasa lama kan. Tengok TV, lepas tu dengar macam ada budak dekat ruang tamu tu macam berlari-lari, tengah main-main. Lepas tu saya pun pandang lah dekat ruang tamu yang belah kanan ke arah pintu depan. Dekat situlah saya nampak macam ada budak kecil main pusing-pusing kat meja. Macam main lari-lari sorang-sorang, menyanyi-nyanyi ni. Pusing-pusing kat meja tu. Saya dengan tak ni apa semua, tutup TV, saya baring. Saya pusing menghadap ke tingkap. Sebab kalau saya pusing menghadap ke pintu depan kan nampak kan. Jadi saya menghadap ke tingkap lah. Saya membelakangkan diorang tu. So bila dah tutup TV ni, tengah diam, tidur, nak tidur macam tak boleh tidur. Lepas tu dengar TV ni macam orang hidup kan. Bila pandang kat TV tu dia siarannya macam tak ada siaran tu. Yang biji-biji tu. Yang biji-biji tu, yang saya dulu TV lama, TV yang besar, bukan yang LCD sekarang pakai. TV Panasonic lama tu, dia macam kalau kita tukar channel tu, dia tak ada siaran yang kelabu tu. Okey. Yang bunyi macam tu kan. Yep. Bunyi tu ada, cik. Dia main TV. Dia macam tu kan. Dia main TV. Saya tengok kat TV tu, Kak Pon tu masih ada kat situ. Dekat sebelah TV tu. Dekat sebelah TV tu memang masih ada kat situ. Dia duduk, dia berdiri je kat situ. Saya dalam hati pun cakap lah, saya ingat mak saya cakap apa. Kalau nampak benda-benda ni, cakap dengan dia, janganlah kacau aku tak kacau kau. Cakap macam tu kan. Saya pun cakap dah dalam hati ni, diam nak cakap dekat mulut takut. Yelah. Cakap dah dalam hati, janganlah kacau aku tak kacau kau, aku nak tidur ni, aku nak tidur. Dia cakap macam tu kan. Budak. Yelah. Dia kata maaf, minta maaf sebab saya tak tidur, saya degil tak tidur kan. Saya kata macam tu dalam hati. Saya ingat dia nak ngusik saya lah, sebab saya tak tidur, suka tidur lambat. Lepas tu lepas tu pun saya matikan TV. Lepas tu saya tengok, masa dekat TV tu, TV kena tekan dekat TV. Bila saya tekan TV tu, saya pandang belah kiri, sebab lampu tu kat belah kiri. Pandang, dah tak ada dah. Dia dah tak ada, dia dah jadi lampu. Okey, faham. Dia jadi lampu. Tu saya pun lega lah sikit. Dah lega tu, saya baringlah balik kat sofa tu. Saya pun nak try tidur. Tengah baring, tiba-tiba bunyi macam macam tu je. Bunyi macam orang ketuk tingkap ni tapi pakai kuku. Saya dengar bunyi ni. Mula-mula dengar bunyi Hayati bunyi tu. Bunyi lagi ketuk macam tu kan. Apa benda ni? Saya pun beranikan diri buka mata.
Buka mata, tengok dekat tingkap, tak ada apa. Mula-mula tak ada apa-apa. Saya pun tutuplah mata balik. Tutup mata, lepas tu bunyi lagi. Kerak. Saya pun apa benda tu bunyi ni kan. Buka lah mata. Kita ni menghadap ke tingkap. Bila saya buka mata cip, saya nampak ada tangan. Tangan dia kurus sangat. Lepas tu dia pucat. Kuku dia panjang ni, terketuk-ketuk tingkap. Klek. Masa tu saya tak boleh gerak langsung. Saya tak boleh gerak. Saya tengok tenung je kat tingkap, seolah-olah macam dia suruh saya tenung tau. Tengah tenung ni, tiba-tiba dia slow-slow muncul kat muka dia cip. Bila muncul muka dia tu, ya Allah, seram betul muka dia. Muka dia kalau cip tengok cerita penunggang agama tu kan, yang dia punya jin warna putih pucat tu kan. Yes. Dia macam tu, darah-darah. Tapi dia bercengkung sangat. Dia punya mulut ni panjang, dagu dia ke bawah. Memang rabak habis. Panjang dagunya ke bawah, taringnya panjang dulu. Dia pakai baju macam baju dia bukan Kak Pon tu tau. Dia tak pakai baju putih tu. Dia pakai baju macam pengantin Kadazan tu. Baju batik macam tu lah. Dengan bunga-bunga yang tercacak-cacak macam burung merak dekat rambut dia tu kan. Dia ada sanggul, tapi dia punya muka tu mengerikan sampai macam tu sekali. Lidah dia ni macam lidah ular, cabang. Bercabang. Lepas tu dia punya mata, dia nampak sebelah dia mata, lagi sebelah mata dia tu tutup dengan rambut. Dia punya mata ni dia bulat macam mata ayam tu. Okay. Tapi dalam dia macam ular tu, segaris je. Oh, faham. Saya pun terkejut lepas tu, dah menggigil-gigil, tak nak buat apa, seram sejuk kan. Saya cubalah pusingkan badan saya. Bila saya pusing badan saya ke arah yang bertentangan jeep, saya nampak Kak Pon tu baring sebelah saya. Kau ni. Aduh, yai. Dia menghadap saya tau cip. Bukan dia membelakangkan saya. Betul-betul muka dia depan muka saya. Oh, dia memang bagi kau malam tu Dia memang habis lah. Saya tak tahulah dugaan apa kan. Tapi katanya ada, yang saya tahu, ada orang hantar dekat keluarga saya sebenarnya. Dia dengki dengan keluarga saya. Tapi saya lah yang kena sebab saya yang nampak. Ya tu. Okay. Lepas tu dah macam tu, saya pun dah, ya Allah, seriau habis lah kan. Saya pandang atas, saya tutup mata, saya cakap, ya Allah, ya Tuhanku, tolong aku, ya Allah, tolong aku. Saya cakap macam tu kan. Lepas tu saya last tiba-tiba sunyi tau. Sunyi habis. Saya rasa macam sunyi, tiba-tiba saya rasa lega. Saya tak tahu, tiba-tiba rasa lega kan. Rasa macam reda. Dedor-dedor pun dah tak ada. Dengan sayup-sayup ni, bunyi macam rantai diheret. Kring, kring, kring. Dengar macam tu. Di rantai, tapi rantai tu heret kat lantai tu kan. Macam tu bunyi je. Lepas tu bila saya buka mata, saya nampak kat ujung ni, nampak ada macam satu susuk tubuh dia masuk dalam bilik mak saya tau. Sebab sofa tu belakang, kalau ikut kan tengok TV depan, belakang saya tu dinding bilik mak saya. Okay. Belah kanan sofa tu dia pintu bilik mak saya kan, masuk kan. Nampak ada benda tengah berjalan masuk dalam bilik mak saya. Sebab masa tu mak saya pun kerap sakit. Kalau tidur ni dia kata malam-malam buta tiba-tiba bau hanyir tau. Bau hanyir. Lepas tu dia rasa sakit kaki dia sakit. Lepas tu perut dia sakit. Dia macam ada buatan macam orang kena santau macam tu lah, lebih kurang macam kena ganggu sampai sakit-sakit badan tau. Makan tak lalu apa semua. Dia cerita dengan bapak saya ni jenis suka mendengar. Dia dengar je lah, dia cerita dengan bapak saya kan. Dia cerita lah, malam-malam nampak macam ada orang lelaki di depan dia. Lepas tu bunyi bau hanyir. Malam tu saya nampak lah ada benda masuk dalam bilik. Saya bangun daripada sofa tu. Saya buka pintu bilik mak saya. Saya bukan kejar benda tu. Saya dah takut tak tahulah dari mana. Yalah. Saya buka lah pintu. Benda tu tak ada cik. Yang ngeret rantai tu, saya tak nampak benda tu. Lepas tu saya macam tercungak-cungak. Mak saya pun nasib baik mak saya sedar. Mak saya bertanya, kenapa macam orang takut je ni? Yang saya boleh cakap apa, takut nak tidur dalam bilik, saya kata macam tu kan. Lepas tu mak saya kata okey.
Boleh tidur lah dalam bilik. Mak saya dah tahulah tu mesti saya nampak tu kan. Mesti ada hal lah ni ya. Mesti ada hal. Mesti ada halnya. Bila tutup je pintu, dekat belakang katil mak saya ni ada tingkap. Saya pandang ke arah mak saya masa tu tengah bertentang muka dengan mak saya kan. Dekat tingkap tu, benda tu berdiri dekat tingkap tu cik. Dekat luar tingkap tu. Dekat luar tingkap. Dia tangan dia letak kat tingkap. Dia sengih dekat tingkap tu. Siap sengih tu. Dia sengih benda tu. Nampak tangan dia berantai-rantai apa semua. Nampak lah tangan dia berantai tu kan. Ada rantai dekat tapak tangan dia. Dia taruh tangan dekat tingkap tu, dia sengih. Masa tu saya cakap dengan mak saya, so tutup langsir tu cepat-cepat kan. Mak saya pun buat je lah, tutup langsir. Lepas tu mak saya datang kat saya peluk. Lepas tu dah baru boleh tidur. Sebelum tidur tu saya tengok jam dulu dekat dinding mak saya tu. Saya tengok TV masa tu daripada start pukul 12. Rupanya baru 3 jam je cik saya lalui benda tu. Baru 3 jam je. Tapi rasa macam dah 1 hari. Rasa lama lah. Rasa lama gila lah malam tu. Tapi dalam satu malam tu macam-macam kau kena ni. Dalam satu malam tu memang macam-macam kena. Dengan Cik Pon ke dengan apa yang kau nampak apa yang ketuk-ketuk dekat pintu. Yang ketuk-ketuk tingkat tu saya tak tahu nak panggil apa lah. Yang tu yang berkuku panjang muka rabak gila kan. Dengan lagi seorang tu yang ni lah yang berantai tu lah. Yang berantai tu. Tapi yang ni macam kau cakap tadi ni disuspek macam buatan orang lah sebabnya mak saya kena sakit kan duduk situ. Lepas tu saya dapat tahu kena buatan orang ni umur saya 15 tahun kot. 15 tahun tak silap. Saya dapat mimpi. Dapat mimpi saya pergi korek tanah bawah pokok depan rumah saya tau. Ada satu pokok bonsai ni. Tapi pokok bonsai ni dah terbiar. Dia jadi besar lah. Jadi besar. Lepas tu akar dia tu dia jurai kat bawah tu kan. Tu saya mimpi, saya pagi-pagi bangun, saya pergi korek kat bawah tu. Lepas tu saya nampak macam bungkusan kain kuning. Bila saya bangun-bangun pagi tu, saya automatik bangun. Lepas tu berlari pergi depan tu, saya korek tanah dengan sendirinya. Korek memang saya jumpa benda tu. Dan apa isi dalam kain kuning tu? Isi dia tulang macam tulang jari. Lepas tu macam ada benda kecut, tak tahu lah, benda hitam, benda kecut. Saya tak tahu lah nak cakap apa. Mungkin janin ke apa, saya tak tahu lah. Tapi memang bau dia busuk lah. Saya memang buka, saya tengok benda tu kan. Lepas tu saya tak ada cerita kat bapak saya ke apa. Saya baling je pergi kat kebun. Saya baca ayat kursi, saya baling. Saya buat macam tu je lah. So lepas pada tu barulah keadaan macam okey sikit lah. Lepas daripada tu keadaan macam okey sikit. Mak saya dah tak ada sakit-sakit yang sangat. Tapi sekarang mak dengan ayah masih tinggal kat situ lagi Mak dia tinggal situ. Mak dengan ayah dah cerai dah. Okey. Jadi mak masih tinggal kat situ lah. Mak tinggal situ lah. Dan dia tinggal dengan adik-adik. Dengan adik-adik. Okey lah, ada orang berteman dia lah ada orang teman dia. Kalau ada orang teman dia tak apa kan, dia okey kan. Tapi lepas pada kejadian tu memang tak ada kejadian yang pelik-pelik lagi lah yang berlaku kan lepas pada tu. Pada tu banyak juga. Ada juga. Ada juga. Memang kawasannya kawasan macam tu kan. Kawasan tak tahulah daripada mana datangnya apa semua saya tak tahu lah. Ya tu. Seram lah cerita nombor 2 kan. Aku yang paling seram tu yang kau kata apa, ada Cik Pon tu sebelah TV tu kan. Itu seram itu. Memang saya tak boleh lupa. Tapi bagi aku kalau macam masa tu kau baru darjah 5 kan. Darjah 5 kau dah hadap benda ni and kau masih steady lagi kan. Macam yelah still masih boleh tengok TV walaupun benda tu ada kat sebelah kan. Masih boleh kata nak tutup TV apa semua kan. Bagi aku kau berani lah kan. Nak cakap berani tak berani juga lah. Cuma mak pesan jangan takut dengan benda tu. Jadi tak nak kita jadi beranikan diri lah. Lepas tu ayah pun dulu suka terapkan cakap itu imajinasi. So saya anggap benda tu imajinasi lah. Right. Tapi kalau jadi kat aku tu geng, aku dah cabut lagi dah. Jangan cakap banyak kan. Tak boleh. Okey Az, jom tanpa buang masa, jom kita dengarkan cerita Az yang ketiga. Okey, cerita yang ketiga ni cerita sekolah menengah. Okey. Masa ni saya tingkatan 3 lah.
Okey, nak saya cerita sikit pasal latar belakang saya lah. Saya nak cakap ada kebolehan ni susah nak cakap. Saya pun tak tahu dan tak pasti kan. Dengar daripada ustaz sini dia cakap saya ada memang ada kelebihan ni yang Allah bagi. Dengar daripada ustaz ni daripada saka keturunan, sebab arwah nenek, arwah yang saya pernah cerita dekat dalam cerita saya sebelum ni, yang kubur yang saya diletakkan kiri kapan dengan cousin saya tu, kira boyok saya tu belah mak kan, dia adalah seorang guru silat tau. Okay. Dia adalah pendekar lah. Orang panggil pendekar. So tak tahu benda ni asal-usul daripada mana. Kata memang ada turun kat saya apa semua benda tu, tapi saya tak pernah nampak benda tu tau. Saya tak pernah nampak benda tu nyata. Saya cuma pernah jumpa ada orang lelaki ni datang kat saya dalam mimpi. Dia cuma ajar saya ayat kursi, tapi saya tak boleh baca ayat kursi tu dekat dunia nyata sebab saya tak belajar ayat kursi tu. Benda tu lah dia ajar macam ni kan, ilmu perubatan lah, macam tu lah. So saya start benda nampak ni daripada umur 3 tahun, dan mimpi tu datang hari-hari selepas saya nampak masa umur 3 tahun. Saya nampak Cik Chong. Okay. So benda ni berlaku masa umur saya 15 tahun lah. Saya nak cerita pasal sekolah saya. Ini adalah pertama kali saya mengubat orang, dan lepas tu saya dah tak ubat orang dah. Terik. Kenapa pula tu? So orang biasa kata best lah belajar ilmu syifa ni, ubat orang sini kan. Sebenarnya tak. Bila kita belajar ilmu agama, bila kita ubat orang, benda-benda yang lain ni dia akan tengok orang ni hebat, boleh ubat orang ni. Dia akan rasa tercabar dan dia nak cabar kita. Benda ni berlaku dekat kawan saya lah. Dia kena sejarah dia. Saya dulu pemuda orang panggil kat situ sekolah pembimbing muda sukan. Okay. Biasa sekolah-sekolah banyak panggil quarter master kan. So sekolah saya ni dah tukar jadi PMS lah, pembimbing muda sukan. Okay. So saya ni ada seorang ahli pembimbing muda sukan ni juga. Dia seorang perempuan tau. So cerita kat bilik sukan tu dulu, kata-kata senior lah, katanya pada tahun berapa lah dulu 80-an 70-an tu ada orang bunuh diri dalam tandas bilik sukan tu. Yang membuatkan bilik sukan tu punya tandas dah tak boleh guna. Katanya berhantulah. Tapi benda ni ada nama tau. Nama dia Mawar. Dia memang yang dapat tahu nama tu Mawar. Mula-mula saya tak percaya pun. Dia cakap nama dia Mawar, cakap nama Mawar, saya tak percaya. Sampailah satu hari ni saya ternampak ada seorang perempuan duduk dekat depan bilik sukan tu tau. Masa tu saya balik maghrib, saya berlatih rugby kot. Balik training rugby tu saya lalu depan bilik sukan. Nampak ada perempuan. Masa tu dah tak ada orang dah kat sekolah. Dah orang semua dah balik dah. Pukul 7 suku macam dah tak ada orang lah. Lalu ni saya nampak ada perempuan duduk dekat tiang, berdiri dekat tiang bilik sukan tu. Pakai baju sekolah baju kurung lengkap. Tapi tak pakai tudung. Dia pakai baju kurung orang Islam lah kan. Tapi dia tak pakai tudung. Tak pakai tudung. Lepas tu nampaklah kan name tag dia tulis Mawar. Bajunya memang lusuh habis. Saya ingat orang mula-mula. Tapi pelik juga tengok tangan dia pucat, tengok muka dia pucat. Saya tengok daripada jauh je lah. Tak adalah jauh sangat, dalam lebih kurang 100 meter daripada saya lah. Macam tu. Tengok pucat lain macam ni, tak ada tegur. So saya nampak lalu sikit tu saya jenguk, intai tengok nampak name tag dia tulis Mawar tau. So saya pun macam biarlah, mungkin benda ni bukan orang ni, saya rasa kan. Sebab saya punya firasat cakap ni memang bukan orang. Okay. Sampailah tiba-tiba dia rasuk seorang daripada ahli pemuda sukan ni, kawan saya ni. Dia rasuk dan dia kelar tangan budak tu yang dia rasuk tu. Dia ikut sampai balik rumah katanya nak kawan dengan budak perempuan tu. Yang kena rasuk ni perempuan lah. Dia memang takkan kacau lelaki sebab dia benci sangat dekat lelaki. Sebab ceritanya pun dia bunuh diri sebab kena rogol dengan Pak Wer dan kawan-kawan Pak Wer dia. Ceritanya macam tu lah.
So bila besok paginya tu dia datang kat saya, dia kata tangan aku sakit sangat. Dia mengadu kat saya kan. Saya kata kenapa? Dia selak tangan dia, ada nampak kesan kelar tau. Kesan kelar. Dia kata dia sedar dia nampak benda tu, tapi dia tak boleh bergerak. Dia nampak dia pegang pisau tu, lepas tu dia kelar tangan dia, tori tangan dia. Panjang tau. Dia orang kata panjang dia lebih kurang 3 inci ke panjang kelar dia. Panjang tak tau? Dia banyak lah. Dia banyak sampai daripada pergelangan sampai dah nak dekat dengan siku. Uish. Dia kelar. Lepas tu saya pun macam, masa tu saya rasa macam tak boleh jadi ni. Benda ni memang tak boleh jadi. Lepas tu saya dapat ilham nak ubatkan dia kan. Dia pun cakap mungkin aku kena try lah ubatkan dia. Saya kata macam tu kan dalam hati. Tu saya try lah macam mana yang orang buat dalam filem tu, baca ayat kursi apa semua. Saya buat lah benda tu kan. So untuk pengetahuan, kalau orang tak belajar ilmu syifa ni, dia buatlah macam mana sekalipun, dia tak akan jadi. Ini apa yang daripada ayah saya cakap dengan saya lah. Sebab saya cerita dengan ayah saya pun pelik, macam mana boleh jadi benda tu kan, sedangkan saya tak belajar. Dia kata macam tu. Kalau tak belajar tak akan jadi. Sepanjang dia sekolah kolej Islam dulu, dia tahulah sikit-sikit daripada ilmu-ilmu perubatan ni. Dia kata kalau orang tak belajar ilmu perubatan, ilmu syifa ni, dia takkan tahu. Kau hafal lah ruqyah macam mana sekalipun, tapi kalau kau tak berguru, dia takkan tahu, dia takkan jadi benda tu. So saya ni macam try and error je lah. Sebab dapat daripada hati ni cakap kan, suruh buat. So saya pun buat. Saya panggil benda tu kan, cakap masuk dalam badan dia. Saya nak bercakap dengan dia, dia kata macam tu kan. So saya pun tanya, kenapa kau kacau orang-orang kat sini? Kenapa kau ganggu? Tahu benda tu cakap apa je? Sebab kau mengganggu aku. Dia kata macam tu. Lepas tu saya cakap lah, siapa kau tu? Dia kata tuan punya badan. Dia kata tuan punya badan kacau tempat dia. Lepas tu saya cakap lah, kenapa? Betul ke dia kacau? Dia kata betul. Kalau orang tak kacau tempat tinggal dia, dia takkan kacau orang. Dia kata macam tu. Aku dah aman duduk di sini, tapi kau datang, kau huru-harakan tempat aku, kau kacau tempat aku. Dia kata macam tu kan. Dia rasuk ni, mula-mula dia rasuk kat sini saya. Dia cakap. Lepas tu saya kata okey lah, macam ni, yang kau kacau yang budak lagi seorang ni kenapa? Lepas tu dia kata dia minat dekat budak perempuan tu, yang dia kelar tangan tu kan. Dia kata budak perempuan tu sama macam dia. Budaknya happy apa semua. Dia cerita lah. Dia kata dulu aku macam ni, tapi ni aku didusta, aku dihianati kan. Dia cerita lah semua. Tapi saya ni pun macam tak percaya lah. Sebabnya benda ni jin kan. Dia boleh mempesongkan kita. Memang daripada dulu pun jin ni tugas dia, memang janji dia dekat Allah, dia nak mempesongkan anak-anak Adam. Terus saya pun yelah. Tapi saya cakap dengan dia, okey lah, macam ni lah, aku nak kau jangan ganggu dia orang ni lagi. Lepas tu saya dah baca ayat kursi apa semua. Dia kata sakit, ada merau-rau. Mula-mula dia tak nak cakap dengan saya. Dia baca ayat kursi, ada meronta-ronta. Saya cakap dengan dia, okay, kalau kau tak nak sakit, kau jangan kacau dia orang ni lagi. Saya cakap macam tu. Dan saya akan pastikan yang dia orang ni dia tak akan kacau kau lagi. Kalau kau nak duduk dekat tempat kau balik kan, dia kata kau duduk lah, tapi aku akan pastikan semua orang tak akan kacau kau balik. Tak akan kacau kau lagi. Dia kata macam tu lah. Lepas tu dia kata okey, dia boleh pergi, tapi dia minta satu syarat lah. Dia kata macam tu. Saya cakap dengan dia, apa syaratnya? Nasib baik yang di syaratnya dia minta tu, dia suruh janji jangan kacau tempat dia je. Dia tak ada minta syarat lain-lain lah. Saya rasa dia jin Islam lah macam tu. Saya tak tahulah kan. Tapi masa dia cakap yang apa, jangan kacau tempat dia tu kat mana sebenarnya? Tempat dia dekat tandas dalam bilik sukan tu. Tandas yang dah ditutup. Dan diorang pun cakap jangan buka tandas tu. Tandas tu pun cikgu dah letak barang-barang apa macam kayu, kursi-kursi patah apa semua, dia dah campak dalam tu kan. Cikgu pun cakap jangan buka tandas tu. Tapi adalah yang bergatal yang buka. So saya ni ada, mungkin Allah nak bagi tunjuk lah masa tu. Allah nak bagi tunjuk apa jadi, apa semua. So saya balik, saya dapat mimpi tau. Mimpi, benda mimpi tu selang 2-3 hari selepas tu kot. Tapi lepas saya ubat orang tu, pada hari kejadian tu saya lepas ubat kawan saya tu, semua dah settle semua. Saya balik rumah, ada benda lain kacau saya pula dah. Dia cuba cabar. Itu saya cakap, daripada awal tu saya cakap, siapa, kadang-kadang ada orang cakap
bestnya belajar ilmu syifa ni apa semua kan. Tapi bila kita belajar benda ni, kita ubat orang, ada benda lain yang akan cabar kita. Itulah buat saya lah nak langsung dah terlibat dengan ni. Kalau orang minta tolong pun saya cuma nasihat dia, baca ni. Saya takkan tolong dia. So masa yang kau kena ganggu tu macam mana? Kau kena kacau macam mana tu? Okey, saya balik rumah macam biasa. Saya balik rumah, masa tu saya balik petang kot. Saya stay sebab nak buat benda tu kan. Saya stay lah sampai petang. So saya balik maghrib. Dah nak sampai rumah tu dah nak maghrib. Masa maghrib tu tiba-tiba rasa badan saya ni panas. Panas, lepas tu rasa macam ditikam-tikam, tercucuk-cucuk badan saya. Rasa macam tu. Saya pun macam apa benda ni cucuk-cucuk ni kan. Saya rasa macam pening kepala. Rasa macam ada, macam kita punya liang roma ni dibuka tau. Rasa macam tu. Rasa sakit, dia satu badan ni gigil-gigil, tulang ni rasa sakit. Lepas tu bila saya cakap kat mak saya pun panggil lah yang saya cakap namanya Wak Dalil. Tukang perubatan Islam tu. Dia datang rumah, dia cakap, "Oh, engkau ada ubat orang Dia kata macam tu kat saya. Dia cakap lah, ada ubat kawan. Dia kata, "Oh, ni kau first time lah ni ubat orang." Dia kata, "Yelah betul, baru first time kan." Dia kata. Lepas tu dia kata, "Oh, yang dekat depan ni siapa? Ini yang kau ubatkan tu ke yang kau halau?" Dia cakap macam tu. Siapa? Lepas tu saya pun macam, kat depan. Bila saya duduk depan pintu, depan pintu rumah, saya tengok depan rumah saya tu, ini betul-betul lah dia menyerupai macam Cip pernah tengok cerita Harry Potter kan, yang dia punya hantu tu hitam tu kan. Dia menyerupai benda tu, tapi dia merangkak. Dia bukan terbang, dia ada tangan, dia merangkak macam tu. Tapi dia punya badan tu tegap tau. Macam tu. Cuma nampak dia punya tangan tu merangkak betul-betul dekat depan pintu tu, depan sikit lah. Dia dekat-dekat kebun depan rumah saya. Saya pun tenung dia je. Dia ada mata satu je. Saya nampak mata dia warna merah satu. Lepas tu lidah dia terjelir sampai ke tanah tau. Wak Dalil tu cakap, "Memanglah badan kau sakit, kau tengah lawan, dia cuba masuk dalam badan kau." Dia kata macam tu. Dia cuba masuk dalam badan saya. Tapi waktu Wak Dalil tu kata, semangat saya kuat. So benda tu susah nak masuk. Bila bertarung tu yang saya sakit badan. Dia tunggu sampai energi saya drop, baru dia boleh counter saya punya badan habis. Maksud macam tu lah. Lepas tu dia pun saya ikut lah, dia baca ayat peninding diri apa semua kan. Barulah lega. Lepas tu waktu halau benda tu. So benda tu adalah benda yang penuh, memang ada kat sekolah tu. Yang penunggu dekat tandas yang dekat dalam bilik sukan tu lah. Bukan penunggu yang dekat bilik sukan tu. Dia penunggu yang kat area lain, tapi dia rasa tercabar. Faham. Dia mungkin sebab saya jaya ubatkan benda ni kan. Yes. So dia nampak daripada jauh, dia rasa macam aura, "Uish, orang ni boleh berubat ni, aku nak kena serang dia." Dia rasa macam tu lah. Faham. So benda lain yang follow kau balik rumah tadi. Benda lain yang follow saya. Tapi kira kau nasib baik juga si Wak Dalil tu datang on time. Kalau Wak Dalil tu datang lambat ke apa, kau pun dah penat kan, dah sakit apa semua, dah silap-silap benda tu boleh masuk dalam badan. Lambat juga Cip. Sejam juga lepas tu baru dia datang. Dah azan isyak masa tu. Nasib baik tak ada apa-apa Nasib baik tak ada apa-apa lah. Alhamdulillah tak ada apa-apa. Benda lepas tu sejak daripada kes saya ubat orang tu, jadi histeria. Macam-macam orang kena rasuk. Dia macam attract saya ni, suruh ubat orang macam tu lah. Dia cuba nak lemahkan badan saya. Mungkin macam tu lah kan. Allahualam lah. Dia minta saya tolong. Saya pun macam pelik, apa benda ni. Lepas tu saya buat lah benda tu. Saya masa tu belum fikir lagi nak berhenti. Saya pun ubatkan orang. Sebab yang kena rasuk tu semua orang-orang yang dekat, yang kenal dengan saya, yang kawan dengan saya. Baik lelaki, baik perempuan, semua kena. Dia tak main-main dia memang tak main-main. Dia memang cabar habis. Lepas tu saya pun ubat lah semua kan. Jadi lepas tu saya pun tak tahan ni, tiba-tiba saya rasa macam nak pergi kat tempat yang benda tu asal usulnya kat situ. Bila saya pergi, dia dekat dalam satu bilik muzik, dalam bilik satu PA system tau. Simpan PA system, simpan barang-barang nasyid kat dalam tu.
Bila tengok dalam bilik tu, benda tu duduk situ, merangkak dekat tengah-tengah lantai tu. Dia memang duduk kat situ. Lepas tu dia macam ada suara tau. Kita dengar suara ni, suara macam ni. Macam tu lah. Macam berbisik lah. Macam berbisik tapi tak tahu apa benda yang dia cakap. Dia macam baca mantra pun je juga macam baca mantra pun je. Mungkin bahasa jin lah. Saya pun tak tahu. Saya dengar pun seriau kan. Saya cerita balik ni memang habis. Memang seriau habis ni cerita balik ni. Saya kata cerita ni agak berat kan. Dia selalu macam tu bila kita tengah buat podcast kan, bila orang tu menceritakan balik tentang pengalaman dia kan, memang orang tu memang akan rasa seram kan, rasa bulu meremang dan rasa tak selesa, kepala sakit, macam-macam orang yang kita dah jumpa kan sebelum ni kan. Dan As pun antara salah seorang yang orang kata bercerita, tapi dia dah start rasa badan tak sedap apa semua kan. Cerita keempat ni pendek je. Nak sambung? Okey, jom kita sambung cerita keempat. Kita sambung lah. Orang kata apa, bonus untuk pendengar-pendengar lah. Cerita ni masa ni dekat dia. Memang dekat habis dengan kita ni, macam lebih kurang tahun lepas. Dekat, tahun lepas hujung bulan. Kira 2020 bulan 12 lah. Okey. Masa ni saya baru start nak duduk rumah sewa. Nak ada live ni dengan keluarga kan. So, duduk rumah sewa. Rumah sewa ni bukanlah rumah sewa lama, tak pernah ada orang duduk pun. Rumah sewa baru je bangun. Okey. Tapi kawasan memang sunyi lah, sebab dia ada 2 biji, sebelah tak ada orang. Okey. Kita ni masa tu dah seminggu saya duduk situ. Tu bini saya tengah mengandungkan anak kedua. Anak pertama saya ni kecil lagi lah, tak sampai setahun lagi. Rasa dah setahun kot. Dah setahun ke belum lah, tak ingat lah. Sebelum baru-baru nak setahun lah, ke setahun lebih macam tu kan. Tu saya pergi kerja ni, bini saya telefon, anak saya menangis-nangis tau. Daripada petang, lagi nak maghrib, lagi kuat dia meraung. Tu bila dia meraung ni, saya pun balik lah rumah. Saya kata maghrib juga saya balik rumah. Saya kata kan, kalau ikutkan saya kena OT sampai pukul 8, tapi saya minta tolong baik-baik dan dengan bos-bos. Saya kata memang nak balik juga, emergency. So masa nak balik tu, dah sampai depan rumah, saya kena naik bukit sikit nak ke rumah sewa. Dekat depan tu je saya dah jumpa dah satu benda tau. Saya mula-mula ingat tu adik saudara saya, sebab rumah saya duduk tu dekat-dekat dengan saudara-saudara saya. Saya ingat adik saudara saya. Muka macam lebih kurang adik saudara saya, tapi badan dia pucat tau. Dia bogel, tak pakai baju, dia pakai seluar pendek je. Saya ingatkan itu adik saudara saya lah, tapi sebenarnya itu bukan, cip. Itu siapa rumah? Itu Toyo Lia. Toyo Lia. Kalau Toyo Lia ni, kalau kita nampak dia, dia akan serang kita sebenarnya. Tapi alhamdulillah nasib baik dia tak serang saya masa tu. Lepas tu saya dah balik rumah tu. Sampai rumah, saya pun azan lah rumah, azan, baca ayat kursi. Bila saya jalan nak kena pergi bilik belakang yang saya buat store, rumah saya tu ada 3 bilik. Saya pergi bilik belakang, saya nampak macam ada benda besar tau. Dia merangkak, tapi dia merangkak ke atas, ke arah tingkap. Dia macam larikan diri keluar. Nak cakap nenek kebayan ke apa ke, saya tak tahu lah. Lalu bila masa tu saya dah baca ayat kursi, dia dah keluar, saya dah lega. Saya tengok dekat luar tingkap, benda tu dekat kebun depan rumah saya. Dia gelak-gelak, hitam bendanya. Hitam macam jerangkung tu. Saya rasa memang jerangkung lah panggilan. Sebab benda tu memang macam tu, hitam. Lepas tu dia duduk bertenggek dekat atas pokok getah yang tumbang tau. Dia merangkak macam tu. Dia pandang saya macam tu. Macam marah lah. Sampai situ je lah habis. Tapi yang tu kalau tapi masa tu yang kau nampak tu dia, maknanya kau pergi ke bilik belakang tu, dia dah merangkak keluar. Lepas tu dia bertenggek pula dekat dekat pokok getah yang dah tumbang tu. Masa dia tengok kau tu, masa dia gelakkan kau tu, apa yang kau buat time tu? Dia gelak tu, saya maki dia. Kau berani kacau anak aku kan, kau nak mampus ke, saya kata macam tu.
Lepas tu benda tu pun hilang. Oi, berani pula kau sound dia. Kalau dia datang silap kau. Kan? Afan dah marah kan, dia kacau anak kan. Ya tu kan. Itu kita berangin tu. Dia selalu naluri seorang bapa memang macam tu kan. Kalau benda yang melibatkan anak-anak ni, kalau orang kacau tak kira lah apa pun kita tu. Kita jadi marah tu automatik jadi marah kan. Iyalah. Betul lu. Oi, tapi cerita kau malam ni best lah. Paling banyak cerita yang aku paling suka dengar, cerita yang dekat sekolah tu. Yang cerita pasal Mawar ni pasal Mawar. Dengan cerita yang kedua tadi tu lah, yang cerita pasal kat pon sebelah TV tu kan. Yang tu dah lah, rumah aku lebih kurang ke ada lampu dekat sebelah TV kan. Aduh kan. Potong lah macam ni nanti nak aku dia kena alih tu kan. Aku nak keluar bilik ni, nak naik atas sekejap gini kan, macam-macam pula aku fikir kan. Itu cabaran aku sebenarnya kan. Bila kita dah bercerita ni, benda tu sangkut dalam kepala otak aku kan. Sampailah ke malam, kadang-kadang bawa masuk mimpi kan. Kadang-kadang bangun daripada tidur padahal peluh-peluh kan, tercungak-cungak pun ada kan. Banyak kali macam tu kan. Dia berpusing-pusing. Aduh semap betul. Tapi tak apalah kan, dah kongsi, nak buat macam mana kan. Okay Az, sebelum kita mengakhiri kita punya podcast untuk malam ni Az ada apa-apa pesanan tak untuk kita punya penonton yang tengah tengok sekarang ni? Okay, pesanan saya kepada orang yang macam rasa nak belajar ilmu syifa ni, nak taksub sangat dengan ilmu syifa ni, tolong tanya diri dulu, prepare diri dulu. Lepas tu pada orang yang macam nak sangat tengok benda ni, fikir 10 kali sebelum tengok. Sebab saya yang nampak ni pun walaupun tak nampak selalu, nampak kadang-kadang pun naik rimas. Rasa macam hidup ni tak tenteram, kadang kita stres tau nampak benda ni. Lepas tu dekatkan diri dengan Allah lah. Walaupun kita macam mana sekalipun, kita tetapkan dalam hati ingat Allah. Walau macam mana jahat pun sekali dengan kita jangan lupa Allah. Itu je lah. Alright Az, terima kasih tentang orang kata atas nasihat yang simple tapi padu Az. Okay guys, kepada sesiapa yang ingin berkongsikan cerita seram dengan The Segment, korang boleh hantar email kepada kami di hellosegment@gmail.com ataupun korang boleh DM kita orang dekat Instagram @hellosegment. Cara paling senang, korang boleh join Discord and then korang boleh PM aku terus kat situ untuk ceritakan kisah seram. Okay, jangan lupa like, share dan subscribe channel The Segment, dan insyaAllah kita akan jumpa lagi on the next coming episode. Assalamualaikum.